Itu dia tadi visual yang dapat kita saksikan itu tadi adalah ihsan daripada wartawan Majalah 3 iaitu Christine Lee dan juga Aisyah Husna yang melakukan tinjauan banjir di Pahang dan juga Kelantan. Kalau dapat kita lihat keadaan situasi semasa banjir yang berlaku pada waktu ini. Dan kalau tadi kita dah kongsikan mengenai peniaga yang terjejas akibat banjir, perkongsian pengalaman beliau, dan sekarang kita nak berkongsi pula mengenai pesakit yang memerlukan rawatan ketika banjir. Dan kita akan bersama Puan Saliha Suhaimi yang merupakan mangsa banjir dan pesakit buah pinggang. Kita nak dapatkan sedikit mungkin pengalaman beliau, bagaimana beliau mendapatkan rawatan buah pinggang, rawatan dialisis ketika musim banjir ini. Mungkin dah bersedia di talian sekarang ini? Assalamualaikum. Selamat Hello. pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Puan. Ya. Okey, baik Puan. Mungkin Puan boleh ceritakan sedikit pengalaman Puan untuk mendapatkan rawatan ketika banjir berlaku. Okey. Saya sebenarnya ini adalah pengalaman pertama saya sebagai pesakit hemodialisis dan juga pengalaman pertama saya banjir lah. Di musibah banjir lah. Jadi pada awal hari Isnin 4 hari bulan, saya telah diingatkanlah berkenaan kami pesakit-pesakit hemodialisis di pusat dialisis ini telah diingatkan dan diwawasan oleh pengurus pusat dialisis agar berjaga-jaga dan bersiap sedia untuk menghadapi banjir. Kami pesakit-pesakit dialisis tidak sama sekali dibenarkan untuk rawatan hemodialisis kerana ia sangat berisiko buat kami. Okey. Jadi ketika pertama kali dilanda banjir, rumah Puan dinaiki air, apa perkara pertama yang Puan lakukan untuk mendapatkan rawatan ini? Pertamanya saya berpindahlah. Apabila saya tengok salinan air menaik, saya dah mula rawatan tahun lepas. Tahun lepas, boleh kata hujan lebat tu memang setiap tahun lah. Dan setiap tahun juga ramai itu aja. Semua tahun ni agak cepat dan di luar jangkaan saya lah. Jadi, langkah pertama saya dan anak-anak berpindah lah bersama suami ke rumah mertua. Dari rumah mertua tu kawasan yang tidak banjir lah. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit persediaan Puan selepas dah tahu bahawa untuk ke pusat hemodialisis itu agak sukar, jadi persediaan Puan sendiri. Okey, untuk makluman kereta saya sebenarnya dah tertandas di rumah. Jadi saya tak ada kenderaan lah untuk ke pusat dialisis. Jadi yang pertama saya suami ikhtiar untuk cari kereta untuk ke pusat dialisis lah. Jadi yang hari pertama 6 hari bulan, hari Rabu masa tu air belum melimpah, belum pagi tu air belum melimpah ke jalan lagi. Jadi boleh lagi pergi ke pusat rawatan menaiki kereta sedang lah. Bila habis rawatan 4 jam setengah hari, air dah mula melimpah ke tengah jalan lah. Balik memang air dah naik lah. Kemudian pada hari Jumaat, hari sebelum ni memang saya dah call kawan saya yang ada bot. Saya cakap minta bantuan dia lah. Untuk saya pergi ke pusat dialisis. Cuma dia maklumkan masih kalau bila supervisor masih lepas lah. Jadi suami ikhtiar untuk pinjam kereta supervisor daripada saudara. Pagi tu kami pergi ke rawatan seperti biasa. Okey. Dan pagi tu kami tak jangka lah air sedalam tu. Di luar jangkaan kami. Jadi saya memang agak cemas lah. Sebab ini pengalaman pertama saya kan. Baik. Itu dah. Okey, itu dia sedikit pengalaman daripada Puan Saliha Suhaimi. Terima kasih banyak-banyak Puan kerana sudi berkongsi sedikit pengalaman bersama kami di MHI hari ini.
Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan kita harapkan semoga urusan Puan Salihah dipermudahkan. Baik, itu dia tadi Puan Salihah Suhaimi, mangsa banjir dan juga pesakit buah pinggang. Dan seterusnya kita nak bersama dengan Puan Zunaidah Zakaria yang merupakan pengurus Pusat Dialisis Mukmin di Temerloh. Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Hello. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik Puan. Mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apa yang perlu dilakukan oleh mangsa banjir ini jika mereka terperangkap dalam kawasan banjir tapi dalam masa yang sama mereka perlu mendapatkan rawasan di pusat hemodialisis. Okey, yang pertama kita akan sentiasa menghubungi pesakit di mana tanggungjawab jururawat di sini sentiasa menghubungi pesakit di mana untuk pesakit itu keluar daripada tempat yang ni lah. Untuk pengandalan masa banjir yang terhalang ni, kita telah mendapat kerjasama daripada Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, di mana pesakit telah ditempatkan di hospital. Di samping itu, pesakit telah juga ditempatkan dan dirujuk di hospital yang berdekatan. Iaitu Hospital Terantuk, Hospital Raut dan Hospital Jengka. Okey. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan sedikit apa persediaan yang dilakukan. Kerana tahu saban tahun pastinya bencana banjir akan berlaku. Persediaan di pusat dialisis itu sendiri bagaimana? Okey, untuk persediaan pesakit kita akan memberikan kit untuk pesakit, sama ada butiran pesakit dan virus status untuk pesakit sebagai bekalan untuk dia menghadapi kecemasan lah. Okey. Dan pesakit yang terkandas disebabkan banjir, kami akan memberikan nombor telefon jururawat di sini sebagai rujukan untuk pesakit dan waris-waris pesakit. Ini kerana pesakit yang menjalani dialisis tidak boleh melebihi daripada 48 jam dan terdapat banyak risiko pesakit lah kalau pesakit tidak menjalani rawatan dialisis. Jadi kalaulah katakan disebabkan bencana ini pesakit, adakah mereka perlu mendapatkan rawatan seperti biasa ataupun waktu perubahan jadual rawatan itu perlu diubah? Okey, memang terdapat perubahan jadual waktu rawatan pesakit. Untuk rawatan jadual pesakit ini, kita telah mengubah mana pesakit yang boleh datang ketika waktu musibah ini, kita akan ubah kepada shift yang lain daripada shift asal pesakit lah. Okey. Di mana sebelum ini pesakit menjalani sesi pada waktu petang, kita akan ubah pesakit pada rawatan yang lebih awal lah. Contohnya bermula pukul 6.30 pagi, sebab kita dekat sini terdapat 3 shift lah untuk pesakit. Satu rawatan untuk pesakit 12 kerusi sahaja. Baik. Itu dia. Terima kasih Puan. Itu dia Puan Zunaidah Zakaria, pengurus Pusat Dialisis Mukmin Temerloh. Baik, kita tahu bahawa persediaan rapi perlu dilakukan untuk membantu pesakit yang memerlukan rawatan ketika musim banjir, terutama pesakit buah pinggang. Baik, kita nak berehat seketika.